Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Sofian, nombor metrik JK13758-21. Tujuan pembentangan ini berkaitan tentang perkahwinan dan persanakan, di mana kita boleh memahaminya dengan lebih mendalam. Pengenalan. Perkahwinan ialah satu institusi dan budaya di seluruh dunia yang merangkumi masyarakat atau komuniti setempat. Perkahwinan juga bertujuan untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan di antara pihak lelaki dan pihak perempuan serta mengembangkan generasi. Persanakan pula ialah penghasilan anak berdasarkan peraturan tertentu hubungan fizikal antara lelaki dan perempuan untuk melahirkan anak serta kemudiannya anak tersebut secara beransur-ansur bersosial dalam masyarakat. Persanakan mementingkan kesinambungan sosial dan pewaris yang memastikan mereka yang meninggal dunia pada usia tua akan digantikan oleh generasi muda sebagai pewaris. Salah-sila keluarga. Ini merupakan salah-sila keluarga saya daripada generasi datuk saya turun ke generasi ayah saya dan seterusnya terus ke generasi saya. Monogami adalah salah satu perkahwinan yang paling hampir dalam keadilan dan Islam sebenarnya berpegang kepada monogami. Institusi perkahwinan di mana hanya seorang isteri yang berkahwin atau hanya seorang suami yang berkahwin. Perkahwinan antara seorang lelaki dan seorang wanita tanpa hubungan perkahwinan yang lain. Monogami berasal dari bahasa Yunani, di mana perkataan monogami terdiri daripada dua suku kata, iaitu monos yang bermaksud satu dan amos yang bermaksud perkahwinan. Pemilihan pasangan. Eksogami. Memilih pasangan hidup dari luar kumpulan mereka. Orang yang tidak mempunyai pertalian darah boleh meluaskan pengaruh keluarga dan menggalakkan pembangunan keluarga. Selain itu, institusi perkahwinan yang melarang perkahwinan ahli kumpulan bertujuan untuk mencegah perkahwinan dalam keluarga terdekat atau kumpulan yang sama. Perkahwinan berbentuk eksogami melingkupi heterogami dan homogami. Heterogami ialah perkahwinan di antara kelas sosial yang berbeza, seperti perkahwinan antara anak bangsawan dan anak petani. Homogami pula perkahwinan di antara orang yang mempunyai kelas sosial yang sama. Asal-usul eksogami ialah perkahwinan campur yang mula memasuki arena politik, mengukuhkan suku kaum melalui pakatan dengan kumpulan masyarakat lain. Selain itu, corak penyesuaian yang menyokong evolusi populasi dan mengelakkan kemungkinan keturunan mengalami masalah genetik. Seterusnya, adalah dipercayai bahawa perkahwinan campur berlaku dengan penangkapan wanita dari puak jiran untuk mendapatkan lebih kuasa ke atas mereka atau mungkin disebabkan kekurangan wanita dalam kumpulan yang sama. Jenis eksogami terdapat 3, iaitu eksogami dalam budaya. Perkahwinan campur berterusan selama beberapa generasi, berjaya menyatukan puak yang berbeza dengan darah atau bahasa yang sama sekaligus mencapai pemikiran dan kesedaran sesebuah negara. Seterusnya, eksogami dalam biologi. Perkahwinan campur adalah berkaitan dengan jarak genetik antara pasangan. Perkahwinan campur tidak mengekalkan genetik asli atau tulen kumpulan asal, ianya membenarkan gen yang paling dominan merebak di kawasan baru di mana anak dilahirkan. Eksogami di dunia pula, perkahwinan campur ditaksirkan sebagai mekanisme survival kerana ia mengurangkan konflik dalam klan asal dengan puak jiran dan mewujudkan rasa kekitaan dan perpaduan di kalangan individu yang berbeza dan tidak berkaitan. Pola kekuasaan egalitarian. Apakah yang diertikan di sini ialah semua orang yang berada dalam situasi yang sama dan tidak ada perbezaan antara semua orang. Isteri juga terlibat dalam membuat keputusan dalam hubungan kekeluargaan dan suami akan memutuskan keputusan dalam keluarga, memberi impak yang positif dan baik dalam hubungan kekeluargaan, mengelakkan pergaduhan besar dalam keluarga dan lebih cenderung untuk memahami pasangan mereka. Seterusnya ialah pewarisan harta pusaka.
Perkahwinan ialah akad yang menghalalkan perhubungan antara lelaki dan perempuan serta menetapkan hak dan tanggungjawab kedua-dua belah pihak mengikut hukum syarak. Seterusnya, sekiranya semua waris masih hidup, orang yang berhak mewarisi harta pusaka ialah suami, isteri, ibu bapa, anak lelaki dan anak perempuan. Waris lain tidak mewarisi. Undang-undang ini adalah untuk membawa keadilan kepada semua manusia. Sampai di sini saja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.